اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Ini cubaan lah saya untuk di link yang baru. Mudah-mudahan lebih baik insyaallah. Jadi saya perlukan bantuan sahabat-sahabat untuk beri komen. Adakah lebih baik ataupun sama je dengan tadi? Macam mana? Adakah lebih baik ataupun sama je? Suara putus-putus. Oh, masih putus juga. Allahumma ala sayyidina Muhammad. Sekejap ya. Saya cuba nak mencari solusi yang paling baik insyaAllah. Cuba nak usahakan yang the best ni. Adakah masih putus juga? Allahumma ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya. Sama juga macam mana saya nak buat ni insyaAllah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jarang jadi macam ni kan dululah. Kadang-kadang ujian insyaAllah time kena live ni lah ada masalah. Kejap-kejap saya cuba pasang device. Pasang charger dia. Tengok pokok bateri dia lemah. Okey, adakah lebih baik ataupun sama? Masih lagi sama ke? Cuba Kak Anisah bantu saya boleh? Ataupun Puan Nasrul, adakah suara saya lebih baik ataupun tak baik juga? Kalau tak baik, saya rasa kita kena adakah kita perlu bersurat ataupun macam mana? Ini kita Puan. Ya, sekejap. Kejap ya. Kejap. Saya tengok kat mana masalah dia. Sekejap lagi saya check ya.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masya Allah. Terima kasih Kak Aningah, sabar menanti. Ya, dengar tak suara saya? Okey, saya dah cuba restart, saya dah cuba apa ni, perbetulkan apa yang patut. Jadi tuan-tuan puan cuba bantu saya. Adakah lebih baik ataupun sama je? Kalau sama je nampak gaya. Kena berhenti kat sini ni, tapi hopefully baiklah insya-Allah. Okey. Macam mana? Adakah lebih baik Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harap-harapnya insya-Allah. Okey, kita kat sini. Okey, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mana dia? Salat di sebelah kanak-kanak. Okey. Okey, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Aningah. Terima kasih Puan Mastura. Terima kasih Puan Antasaleh. Boleh ajak balik sahabat-sahabat kita untuk sama-sama sertai live kita malam ni. Saya mohon maaf. Ya Allah, moga-moga Allah memberikan kesabaran kepada puan-puan yang menanti. Dan juga Allah memberikan kesabaran kepada saya untuk terus berkongsi dengan puan-puan tuan-tuan, insyaAllah. Baik. Saya tak nak panjangkan kalam. Ya Allah, mudah-mudahan ada hikmah, ada sesuatu yang Allah Ta'ala beri pada kita untuk kita sebut atas asas kesabaran kita tadi, insyaAllah. Saya pun struggle juga kerana tak pernah pula jadi masalah, tapi Alhamdulillah Allah memang memberi rezeki kepada kita untuk live malam ni sama-sama, insyaAllah. Jadi malam ni kita nak tengok tentang permasalahan solat di sebelah kanak-kanak. Okey. Selama ni kan kita duduk sembahyang jemaah, kita solat, kita di sebelah kita tu kadang-kadang jemaah kita jemaah yang masih muda, yang belum mumayyiz barangkali kan, ataupun anak lelaki yang belum berkhatan. Adakah terbatal solat kita sekiranya bersentuhan dengan mereka? Ada mak-mak yang kadang-kadang bawa anak-anak yang masih kecil, yang belum pun berkhatan. Tak sunat lagi bahasa kita hari ni tuan-tuan puan. Jadi dia bawa anak dia pergi ke masjid. Kita ni yang dalam keadaan berwuduk, kita sentuh dengan kanak-kanak yang belum berkhatan ataupun belum sunat ni. Batal tak wuduk kita tadi? Kalau kita nak semayang sentuh dengan mereka, batal tak solat kita? Sebab kalau dalam mazhab Syafi'i, sentuh dengan laki-laki yang tidak mahram ataupun kita sebut sebagai lelaki ajnabi, batal wuduk kita, batal solat kita kan. Masalah sekarang ni, ini anak-anak. Batal tak? Mari kita tengok sama-sama insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Dah selawat belum tuan-tuan puan hari ni ni? Kalau belum selawat lagi, ambil manfaat sebelum tidur malam ni kan. Nak tidur sekejap ni, sebelum tidur tu, Nabi biasa baca 3 qul. Nabi hembus dekat tangan dia. Auzubillahi minasyaitanirrajim, baca 3 qul, hembus dekat tangan. Kemudian diraupkan. Diraup tu apa? Bukan raup pahang ni, diraup. Nabi kenakan pada seluruh badan, tempat yang sampai untuk dicapai. Nabi kenakan pada seluruh badan. Kemudian kita ni, kita ambil berkat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan tidur malam selagi kita tak selawat. Jadi sambil-sambil lah kita duduk majlis ilmu ni, selawat banyak ramai-ramai insya-Allah. Okey? Baik. Tadi tentang masalah bersentuhan dengan kanak-kanak yang belum baligh, tak sunat lagi pun. Maka mari kita tengok apa pandangan ulama dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang muqtamad, nyatakan dalam Al-Muqtamad fil Fiqh Syafi'i, dia sebut sunat hukumnya untuk mengasingkan saf kanak-kanak selepas saf orang dewasa. Maknanya apa tuan-tuan puan? Ini kalau untuk orang-orang masjid, kalau untuk orang-orang surau, yang sunat untuk AJK ni mengasingkan. Sebab tu kita jangan marah kalau orang asingkan saf. Kami mengaji, ustazah kami ajar, ustaz kami ajar, tak boleh diasingkan. Sebab kanak-kanak pun berhak untuk solat sama dengan orang yang sudah dewasa. Betul tak? Betul. Cuma disebutkan sunat. Kenapa? Saya kita bahas. Disebutkan itu sunat untuk diasingkan. Tetapi Imam Al-Mawardi rahimahullah dalam kitab dia Al-Hawi Al-Kabir, dia sebut tentang permasalahan saf solat kanak-kanak dengan orang dewasa. Dia kata, telah berkata sebahagian ashab kami,
Maknanya ulama-ulama, ya, ulama-ulama yang bersama-sama dengannya, dia kata yang lebih utama itu adalah dengan meletakkan kanak-kanak di dalam saf di antara dua lelaki kerana lebih membawa kanak-kanak tersebut kepada mempelajari pergerakan-pergerakan solat. Maknanya antara dua orang lelaki-lelaki dewasa diletakkan kanak-kanak supaya apa? Supaya anak-anak tadi belajar. Ini caranya rukuk, ini caranya sujud. Pasal apa? Kalau duduk sesama dia main-main. Jadi kalau duduk sebelah orang dewasa dia tengok. Kan? Oh macam ni rupanya tahiyat awal. Oh digerakkan jarinya begini. Kedudukan iftirashnya begini. Kedudukan tawarruknya begini. Qunutnya dibacakan begini. Itu kata ulama. Ya. Begitu juga dalam mazhab Syafi'i. Kanak-kanak yang tidak berkhatan dianggap menanggung najis jika tidak dicuci najis di bawah kulub zakar kanak-kanak lelaki. Jadi, sekiranya seseorang dewasa menanggung kanak-kanak yang bernajis ini, ketika solat, maka batallah solatnya kerana salah satu syarat sah solat ialah bersih daripada najis, pakaian, badan dan juga tempat. Maknanya apa tuan-tuan puan? Maknanya kita boleh membenarkan anak-anak tadi duduk satu saf dengan kita. Kita sebutkan. Cuma kena perhati dia tanggung najis ataupun tidak. Bukan dia bernajis tak. Anak-anak yang belum khatan ni kita tak sebut dia tu dia najis tak. Bukan dia najis kerana dia belum sunat ataupun kerana dia belum khatan. Sebab itu disebut dia masih ada najis pada badan dia. Imam Asy-Syirazi rahimahullah disebut. Maka jika seseorang yang bersolat itu menanggung benda hidup yang suci ketika solat, maka sah salatnya kerana Nabi pernah mendukung Umamah bin Abi Al-As. Ini anak kepada Ruqayyah kalau tak salah saya. Dia kata apa? Nabi pernah solat dan Nabi dukung Umamah dan Nabi teruskan sembahyang dia. Maknanya Umamah itu sebab ada dalam keadaan suci, kerana itu Nabi teruskan sembahyang. Tapi dia sebut apa? Kalaulah najis, ada najis pada anak kita kan, pampasnya tak ditukar, kita tahu anak kita kencing dan sebagainya, disebut najis yang berada dalam benda hidup itu sama hukumnya dengan najis yang berada dalam badan orang yang solat itu. Kalau kita dukung anak, kita dukung kucing yang ada najis pada badan anak kita ataupun kucing kita tadi tu, maka sama keadaannya. Maknanya kita tu menanggung najis sekali. Itu dia. Baik. Masih lagi bincangkan tentang anak-anak yang belum berkhatan. Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Majmu' dia syarahkan. Jika seseorang itu menanggung benda hidup yang suci tiada najis pada zahirnya, ketika solat, maka sah solatnya tanpa khilaf. Dah basuh bersih dah anak tadi, dah ditukarkan pampers, kemudian kita dukung dia semayang. Kita tak tahu dia kencing ke dia berak waktu kita dukung dia tadi. Kerana tak ada bau dan kita pun tak ada bocor dan sebagainya untuk. Maka ini yang disebutkan. Kalau kita bawa dia awal itu suci, ya, maka disebutkan pada zahirnya, maka sah solat tanpa khilaf. Nah itu. Maksudnya kalau ibu-ibu yang anak ni, ya Allah, dan anak ni sawan tangis puan-puan. Kan? Anak-anak kita ni, cucu-cucu kita ni kadang-kadang, ya Allah, pantang tengok tok, pantang tengok mama. Syed nangis, minta didukung. Boleh tak dukung? Boleh. Cuma kena pastikan dia bersih daripada najis. Kemudian disebut Syekh Hasan Al-Kaf. Ada pula orang tanya, Ustazah tadi Ustazah sebut kalau anak tu tak berkhatan, maknanya dia masih ada lagi najis di bawah kulub dia. Macam mana dia nak bawa pula sembahyang? Kan? Walaupun kita dah basuh kencing, sebab itu kita sebut anak-anak ni kan, anak-anak kecil yang laki-laki khususnya. Sebab itu dipraktiskan. Cuma dalam masyarakat kita masih lagi belum meluas. Tapi Alhamdulillah kesedaran tu dah wujud sekarang ni. Anak-anak ni dikhatan ketika usianya masih kecil. Saya Alhamdulillah Allah rezekikan khatankan anak-anak ketika masih dalam pantang, ya, ketika umurnya 7 hari, Alhamdulillah 8 hari. Kemudian seorang lagi pun dikhatankan ketika masih
kita masih dalam nifas pun ketika tu. Jadi anak-anak laki-laki saya semua saya khatan kecil. Sebab apa? Sebab senang. Jadi mak-mak, tok-tok ni kan. Kadang-kadang atuk yang lebih risau daripada maknya. Kesian anak tu apa, dia khatankan kecil-kecil. Dia tak apa, baru nak kenal dunia. Awal sangat khatan. Ni kita sebut. Khatan waktu kecil ni puan-puan lebih mudah dijaga. Pasal apa? Sebab maknya itu makan benda-benda yang kita sebut apa? Yang pantang lah makanannya, mak-maknya kan. Dan anak-anak ni puan-puan, saya pernah berjumpa dengan satu pakar kanak-kanak. Saya cerita sikit lah pengalaman khatankan anak saya masih kecil. Saya tanya dengan seorang pakar kanak-kanak, bila masa yang terbaik untuk saya khatankan anak saya secara perubatan. Jadi dia sebut yang baiknya itu adalah pada hari ke-7 ataupun pada hari ke-8. Sebab dia kata waktu tu darah anak paling sikit, dia kata. Maknanya paling sikit, yang maknanya kalau dia khatan minimum darah yang akan keluar. Wallahualam lah, itu yang dikongsi. Jadi dia kata kalau kita khatan anak sebelum luruh ataupun tanggal tali pusat tu tuan-tuan, tanggal tali pusat itu lebih sakit daripada khatan anak tadi, baby tadi dia sebut. Jadi sebab itu dia kata anak takkan sakit macam kita orang dewasa ni, tak. Dia sakit mungkin paling lama sehari, kemudian esok tu dia akan elok dan lukanya kalau dijaga dengan baik insya-Allah cepat kering. Jadi alhamdulillah pengalaman saya lah khatankan dua orang anak saya awal. Bukan saya khatan sendiri, sekali kan ada pula mak-mak pergi buat sendiri pula kan. Dia ambil pisau dipotong sendiri. Tidak. Saya tidak khatan sendiri. Saya khatankan dengan doktor, alhamdulillah. Khatan doktor sekarang, waktu saya buat tu tak mahal pun, dalam 100.5. Sekarang saya ingat mungkin dah pergi ke 200.5 macam tu kot tuan-tuan. Jadi saya khatankan awal, nak mengambil sunat khatankan awal dan kita nak mudahkan. Macam ni lah, bila anak kita dah khatan, kita bersihkan dia, pakaikan pampers, boleh bawa masuk solat. Imam An-Nawawi sebut sah solatnya tanpa khilaf. Ini kita nak. Sebab tu kena hati-hati, kena jaga-jaga. Walaupun baby kan, kita kena perhati benda-benda macam ni. Sebab kita duk ingat selama ni kita bersihkan pampers dia, kita tukar pampers. Rupanya ada lagi benda tak selesai. Sebab dalam mazhab Syafi'i, anak-anak ni dikira bernajis kalau dia tidak dikhatankan. Itu disebut dalam mazhab Syafi'i. Baik, sambung sikit lagi. Kat mana nak khatan tu? Dulu saya khatan di Seremban, anak saya. Di klinik Tawakal saya rasa nama klinik tu. Ini tak ada, saya bukan review dibayar klinik, tak. Kan berkongsi. Doktornya pun Masya Allah hebat, alhamdulillah. Cuma macam biasalah, mak-mak ni dia takut, jadi saya tak masuk lah. Husband saya masuk. Saya tunggu kat luar dengan perasaan berdebar-debarnya, nak tukar pampers pun takut, biasalah mak-mak kan. Tapi alhamdulillah berlalunya waktu, hari ni rasa syukur anak dikhatankan awal kerana kita rasa senang lah, mudah nak beribadah dengan anak ni, alhamdulillah. Jadi untuk ibu-ibu ni boleh dibuat, boleh dipraktis untuk anak kita, cucu kita. Ustazah, anak saya dah besar, 12 tahun dah tak khatan lagi. Tak apalah, yang tak sempat nak buat macam mana. Kita sebut yang masih ada kesempatan. Yang tak sempat tak apa, yang penting kita khatankan dia. Okay? Baik, kita sambung sikit lagi. Syekh Hasan Al-Ghaf, hafizahullah. Dia sebut apa, tuan-tuan puan? Dia kata tidak sah seseorang yang memegang hujung tali yang bersambung dengan najis, sekalipun sebahagian tali itu tidak bergerak dengan pergerakan dirinya. Ini kerana dia menanggung sesuatu yang bersambung dengan najis, sama hukumnya dia dengan menanggung najis tersebut. Namun begitu, tidaklah memudaratkan kepada solat sekiranya itu di bawah kakinya kerana dia tidak dianggap menanggung. Ini kalau tak perasan, kan? Duduk di bawah tapak kaki tak perasan, maka dimaafkan. Okey, sebaliknya, najis atau barang bernajis itu hendaklah, itulah yang menanggung orang itu. Contohnya, kita pijak selipar, tak pakai pun.
Tapi ada taik cicak di bawah selipar tadi. Dimaafkan. Daripada fakta ini, mafhumnya bahawa dengan semata-mata menyentuh dan tersentuh kanak-kanak yang belum berkhatan, ulama sebut tidaklah membatalkan solat. Maknanya wuduk kita tak batal kita sentuh anak-anak yang belum berkhatan. Begitu juga sekiranya seseorang itu yakin bahawa kanak-kanak itu menanggung najis atau tidak, atau jika belum berkhatan dia beristinja dengan sempurna ataupun tidak, maka kembali kepada hukum asal lagi zahir bahawa seorang itu adalah tidak bernajis dan tidak membatalkan solat seseorang itu jika menyentuh atau menanggungnya. Ini berdasarkan hadis Umamah dan kenyataan Imam An-Nawawi di atas. Baik. Disebutkan kaedah, saya ulas dulu, saya tengok ada yang dah start tanya banyak soalan ni. Soalan yang saya nantikan daripada orang-orang yang saya tunggu. Saya sebut nama siapa dia ni. Kaedah melihat kepada zahir ini dapat dilihat dalam pelbagai hukum, antaranya hukum harus tetapi makruh menggunakan perkakas. Ni pasal apa pula ni? Oh, okey. Masih sama-sama. Dia nak sebut, dia nak kiaskan. Okey, kaedah melihat kepada zahir. Maknanya kita tengok anak secara zahir ni. Tak ada najis, tak bau najis, dah bersih kan. Dia ada dalam hukum-hukum yang lain. Antaranya hukum harus tapi makruh. Contohnya apa? Ni lebih kurang sama disebut. Maknanya kita tengok secara zahir je. Kita pakai perkakas-perkakas orang bukan Islam yang diketahui kebiasaannya tak jaga soal taharah, atau kebiasaan mereka bermuamalah dengan najis seperti orang Majusi yang membasuh kakas mereka dengan air kencing lembu. Ini kerana hukum asal bahawa bekas itu suci mendahului hukum kebiasaan yang berbentuk anggapan semata-mata. Ini kan kalau kita di pantry kawan-kawan kita contoh, kita tak tahu dia tu dia gunakan najis ataupun tidak pada bekas yang kita share di pantry tu, maka hukumnya adalah melihat kepada zahir. Ulama sebut harus tapi makruh. Kalau boleh ditinggal itu lebih baik. Boleh tak guna? Boleh, kerana kita berkongsi dan kita pun tak pernah tengok dia letak najis. Kan, atau dia basuh dengan najis, tapi sebaiknya dielakkan. Itu disebutkan. Maknanya apa? Kalau anak-anak kita ni kan, kita tak tahu dia najis tak najis, nak semayanglah kat air lebih khusyuk, lebih tenang dan senang. Lebih baik itu adalah anak tadi kita tak dukung pasal apa? Pasal kita tak tahu dia dalam keadaan bernajis ataupun tidak. Justru kami berpendapat dalam isu seperti ini bahawa hukumnya tidak batal, tetapi sebaik-baiknya berlaku pengasingan antara saf dewasa dan kanak-kanak seperti mana yang disarankan oleh ramai ulama silam. Itu dia. Alhamdulillah. Jadi kita dapat ada sesuatu, tuan-tuan puan, kita dapat hari ni. Maknanya kalau kita nak bersalam, kan, kita nak semayang tersentuh dengan anak-anak yang belum berkhatan ni, ulama kata apa? Batal tak wuduk kita? Tak batal. Cuma dari sudut susunan saf, itu lebih baik sekiranya diasingkan. Itu gist daripada perbincangan malam ni. Sebab itu kalau kita tengok benda-benda macam ni, tuan-tuan puan, nampak macam simple. Tapi kita sebut dia ada implikasi dia pada ibadah sehari-harian kita. Sebab itu kena perhatikan. Baik. Kalau kita tengok tuan-tuan puan tentang masalah khatan ni, dia panjang bahas dia sebenarnya. Alhamdulillah. Mari kita tengok sahabat-sahabat kita tanya ni. Alhamdulillah, terima kasih Puan Kalsum. Terima kasih Puan Siti Aisyah. Ada. Atau Faizan dah menjelma dah, alhamdulillah. Okey, ada Puan Nur Adila. Alhamdulillah, terima kasih. Siapa lagi? Tuan Faizal kata, boleh khatam masa baby? Boleh. Saya 11 tahun baru khatam. Alhamdulillah. Okey. Tentang masalah mu'allaf. Ditanya oleh Tuan Faizal kita. Bagus soalan ni. Perempuan mu'allaf belum khatan. Khatan lelaki mu'allaf. Kita sebut. Ni panjang lah kalau kita nak bahas tentang khatan ni. Baik. Khatan ni apa? Kita sebut sikit dulu. Apa hukum berkhatan? Hukum berkhatan ni ulama sebut secara ringkasnya. Khatan ni adalah dengan memotong kulit pada bahagian hasyafah. Minta maaf saya sebut, pada bahagian kepala zakar sehingga menampakkan keseluruhan
Hasyafah. Hasyafah ni kalau bahasa kita ni saya rasa kita panggil kulub. Minta maaf saya sebut. Tidak niat nak melucah tapi nak menjelaskan. Khatan ni dalam Islam dia adalah satu ibadah yang disyariatkan. Kan dia buang bahagian tu dia panggil apa? Foreskin tu. Ataupun bahasa Inggeris dia panggil apa? Circumcision. Circumcision. Baik. Berkhatan laki-laki dengan perempuan. Apa beza dia? Secara hukumnya Imam Ar-Ramli sebut. Dia kata apa? Yajibu khitanun lidhakarin wa unsa. Wajib berkhatan bagi laki-laki dan juga perempuan. Apa beza dia khatan laki-laki dengan perempuan? Kalau lelaki dibuang bahagian kulit dekat kepala zakar. Kalau perempuan dia tak ada buang kulit sama macam laki-laki. Kalau khatan perempuan ni dia guna, dia panggil apa kalau bahasa Arab dia panggil qaddum. Qaddum ni macam pisau kecil macam tu. Khatan dengan pisau yang kecil apa ni sikit saja di apa kita sebut apa dikenakan pisau yang tajam tadi pada bahagian kulit atas, di atas saluran kencing. Minta maaf saya sebut di atas bahagian klitoris ataupun bahasa orang tua-tua dia panggil bahagian kelentit. Minta maaf saya sebut. Bahagian yang disebut ke ulama bahagian seperti balung ayam jantan. Itu bahagian dia. Orang perempuan ni disunatkan agar dinipiskan ataupun dikemaskan. Jangan melampau-lampau seperti amalan dia panggil apa? Female genital mutilation. Itu maknanya dia merosakkan, mencacatkan bahagian klitoris tadi. Yang ni haram. Tak boleh. Sebab itu kalau hadis Nabi SAW, Nabi sebut la tanhiki, jangan kau potong semua. Tak boleh potong semua. Fa inna dzalika ahqa lil mar'ah. Kerana itu menguntungkan bahagian wanita, wa ahabbu ilal ba'li, dan disukai oleh suami. Maka sebab itu cara khatan laki-laki dan juga perempuan dia tidak sama. Jangan kita menyamakan antara laki-laki dengan perempuan dari sudut perlaksanaan dia tak sama. Baik, hukum dia. Sebut tadi, dah disebut dah hukum dia wajib untuk dilaksanakan oleh semua orang Islam. Kerana apa hikmah dia? Untuk tujuan jaga kesucian, untuk tujuan jaga kebersihan secara luaran ataupun dalaman. Baik. Bila kita sebut tentang lelaki mu'allaf, Ustazah dah tua dah ni macam mana? Malulah kita. Kadang-kadang ada orang sebut begitu. Maka ulama sebut begini. Ada perbezaan pandangan ulama bagi orang-orang yang kita panggil mu'allaf ataupun orang-orang yang baru masuk Islam. Pertama, kalau dia berkemampuan untuk berkhatan, maka dilakukan. Tapi kalau dia tak mampu ataupun dia perlu masa untuk dia lakukan, maka ditangguhkan sampailah dia bersedia untuk melakukan. Sebab itu kalau yang paling baiknya adalah dikhatankan. Pasal apa? Pasal kerana dia membersihkan tubuh. Tapi kita jangan menakut-nakutkan mu'allaf dengan apa ni istilah khatan ni. Kadang-kadang mu'allaf ni jadi takut. Pasal apa? Pasal dia kata, oh nanti kalaulah masuk Islam kau kena potong anu kau. Jadi sebab itu kita kita tengok ulama beri keringanan untuk dia, kita sebut apa, untuk dia tangguhkan dulu sampai dia bersedia. Dan ini kita kena bantu meyakinkan mereka untuk dia khatan. Sebab itu bila orang-orang yang baru memeluk Islam, baru saja menjadi Muslim, baru saja mengucap 2 kalimah syahadah, tuan-tuan, kita kena bantu supaya tidak disalah faham. Ya?
Jadi macam mana nak buat tentang masalah laki-laki ni? Baik, ulama sebut sekiranya dia tak mampu, menyebabkan dia akhirnya dia tak masuk Islam. Pasal apa? Kerana takut dia khatan tadi. Maka ulama sebut bagi orang-orang sebegini, soal iman, soal dia masuk Islam itu ataupun dia beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih besar berbanding dengan masalah khatan tadi. Sebab itu kalau kita perhati tentang perempuan, perkara macam ni kena diperhatikan. Kalau dia nak khatan, ini untuk orang yang baru memeluk Islam, baru menganut agama Islam, diberi keringanan kepada orang-orang yang dewasa. Kalau dia nak khatan ataupun dia tidak nak khatan, maka ulama sebut dia ada pilihan tersebut kerana apa? Kerana dia baru memeluk agama Islam. Kalau nak ditangguh, dibenarkan untuk dibuat penangguhan. Dia semayang sah tak? Ulama kata sah. Kerana apa? Kerana situasi dia tak sama dengan situasi kita. Sebab itu, pada saya, yang ni kita kena perhati. Pasal apa? Sebab kadang-kadang kita ni, kita ni suka judge orang. Suka menyebabkan orang takut dengan Islam dan sebagainya. Jadi, dalam masalah mu'alaf, terima kasih Tuan Faizal yang bertanya. Kita jawab secara ringkas. Dia diberi keringanan. Kalau dia belum bersedia, dia nak tangguh, dibenarkan. Tapi kalau dia nak potong, kan, dengar potong macam nakut kan. Kalau dia nak sunat, pun itu lebih baik. Baik, terima kasih. Puan Anisah dia tanya, bayi perempuan tak ada istilah menanggung najis lah Ustazah. Okey, bayi perempuan pun ada istilah menanggung najis ni. Bila pampersnya tak ditukar. Kalau pampers dia kita tukar, maka tak ada masalah. Ustazah, kalau macam tu legalah, anak saya semua perempuan. Itu pada saya bahagian masing-masing. Ya. Kalau rezeki kita dapat anak perempuan semua, alhamdulillah. Dapat anak lelaki semua pun alhamdulillah. Sebab ada orang tak dapat anak langsung. Jadi kita syukurlah alhamdulillah dengan apa yang kita miliki. Ada orang kita nampak dia macam sempurna. Ada anak lelaki, ada anak perempuan. Serba lengkap. Tuan-tuan puan, ujian anak lelaki-lelaki, ujian anak perempuan itu berbeza, tak sama kan. Jadi pada saya, jangan kita buang masa perhati apa nikmat orang dapat sampai hilang syukur kita pada nikmat yang Allah beri pada diri sendiri. Kan? Kita jadilah orang yang syukur. Tak apa, alhamdulillah dapat baby perempuan pun alhamdulillah. Tak dapat pun alhamdulillah. Pasal apa? Kerana Allah lah yang lebih mengetahui di posisi sedang kita jalani ini apa yang paling baik untuk kehidupan kita. Okey. Puan Mastura tanya, apa hukum khitan bagi perempuan? Tadi kita dah sebut kan. Sebab setengah perempuan tak khitan sebab miskin. Dan kebanyakannya sebab nak jaga rupa kemaluan. Baik, tentang masalah khitan perempuan ataupun khatan. Khatan ke khitan? Ustazah ni kejap-kejap khatan, kejap-kejap khitan. Kan? Mana satu yang betul ni? Banyaklah ulama sebut. Kalau kita sebut tentang khatan orang perempuan ni, sebenarnya dia ada banyak perbahasan. Kalau tuan-tuan perasan, pernah satu ketika kan ulama duk bahas tentang hukum berkhatan ni. Apakah dibenarkan kalau tak khatan? Baik, dia tuan-tuan perempuan, kita kena tengok situasi. Sebab itu masalah khatan ni, Islam ajar kepada kita, ilmu fiqh ajar kepada kita, tengok kepada kondisi anak tadi umpamanya. Ataupun kita sendiri. Contohlah, ya. Katalah isteri dia, ada ke orang perempuan dewasa khatan? Ada. Ni ada. Maknanya dia sebut apa? Isteri dia mu'allaf. Masih lagi bab mu'allaf. Bukan mu'allaf lelaki dia, mu'allaf perempuan tu. Jadi isteri dia mu'allaf. Kemudian bila dah kahwin, dia bawa kepada doktor untuk dia khatankan. Kemudian doktor bagi tahu, kalaulah dilakukan khatan, maka akan berlaku pendarahan. Contoh. Ya. Maka dia tak sama dengan perempuan yang biasa. Itu kan dia berbeza. Sebab apa? Sebab ada, kita sebut apa? Ada perbezaan. Okey.
Baik, kita cerita dulu. Bagi ada masalah darurat kita sebut. Bagi orang-orang yang ada masalah darurat ni, dia tidak sama dengan keadaan orang yang normal. Pasal apa? Sebab dalam Islam ni la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak memberati seseorang itu melainkan apa yang dia terdaya. Dan Allah juga sebut pada ayat yang lain, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah pada Allah Subhanahu Wa Taala sedaya upaya kamu. So, sedaya upaya. Baik, kita tengok tadi dalam masalah kalau berlaku kemudaratan. Maka fiqh sebut kalau berlaku darurat. Ad-darurah tubihul mahdhurat. Darurat membolehkan apa yang tak boleh untuk orang yang sedang mengalami masalah tersebut. Jadi kalau dia khatan, pendarahan teruk ataupun ada implikasi yang disahkan oleh doktor ataupun pakar perubatan, maka dia tak perlu berkhatan sama macam orang lain. Kerana apa? Kerana ulama sebut pada sebahagian ulama sebut ya, ataupun dalam mazhab Syafi'i ni kita sebut, ulama kata khatan wanita itu adalah sunat. Ni ada pendapat yang mengatakan sunat, ada yang mengatakan wajib. Maka bagi orang-orang yang yang berada dalam keadaan darurat, dia boleh mengambil pandangan yang mengatakan khatan wanita adalah sunat kerana keadaan darurat dia tadi, maka tidak dikhatankan. Okey. Baik, kemudian bagi kita hak normal ni, hak biasa-biasa, kita sebut apa? Yang perempuan-perempuan yang tidak bermasalah. Pasal apa kita kena khatan? Baru-baru ni ataupun beberapa tahun kebelakangan ni, orang bahas tentang khatan wanita ini, dia akan mencacatkan anggota. Ataupun ada yang kata khatan akan mencacatkan fungsi kemaluan wanita. Maka sebab itu ulama sebut, bila disebut wajib khatan bagi perempuan, ulama umpamanya Dr. Yusuf Al-Qaradawi, ni kan, almarhum, dia kata apa? Wajib untuk doktor yang melaksanakan proses khatan tadi, dia kendalikan urusan khatan anak tadi berdasarkan cara yang dipesan oleh Nabi SAW. Ikut cara sunnahnya. Maknanya apa? Tak boleh melampau dan tak boleh sampai melanggar. Melanggar apa? Jadi kalau kita ni, kita panggil orang Melayu, dia panggil istilah dia kasi kalau tak salah saya. Kasi. Bahasa Arab dia panggil al-isti'sal. Isti'sal ni maknanya dia potong ataupun dia panggil apa? Istilah kalau bahasa Melayu ni dia panggil pengembiri. Pengembiri. Kasihlah saya rasa berlebihan potong. Dan janganlah dijadikan benda tu sebagai satu asbab untuk menganiaya perempuan tadi, tak boleh. Sebab itu kena tengok. Nak khatan mestilah dengan doktor yang dipercayai. Itu. Tapi kalaulah Ustazah, saya ni dulu mak saya tak tahu. Kan mak saya jahil, mak saya duduk kampung, jadi tak biasa dengan hukum-hukum ni. Saya dah besar. Berdosa tak saya tak khatan, dan berdosa tak mak kerana tak mengkhatankan saya tu, mak dengan ayah. Syekh Wahbah Az-Zuhaili, dia sebut, dia kata apa? Khatan itu adalah satu perkara yang syariat. Tapi tidak ada pendapat yang boleh dan dia kata tidak ada pendapat yang menafikan ataupun menidakkan perkara ni kepada lelaki-lelaki ataupun perempuan. Tapi dia kata jika seorang wanita itu tidak dikhatan, tidak ada dosa ke atasnya kerana itu merupakan haknya. Dan Syekh Wahbah Az-Zuhaili dia sebut, dia tidaklah wajib dan tidak perlulah kamu mewajibkannya. Itu satu pandangan Syekh Wahbah Az-Zuhaili yang dia ada kitab fiqh dia tersendiri. Apa kitab fiqh Syekh Wahbah Az-Zuhaili? Kenal tak Syekh Wahbah Az-Zuhaili ni siapa? Tuan-tuan puan. Kalau siapa yang biasa baca usulul fiqh,
kan dia cukup mahir masya-Allah dalam ilmu fiqhnya, dia cukup mahir dalam apa nama tafsir Qurannya masya-Allah. Dia ada tafsir namanya Tafsir Al-Munir. Dia ada kitab fiqh namanya Fiqhul Islam wa Adillatuhu. Itu dia. Banyaklah sebenarnya kalau kita baca dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu tu, banyak dia bahas tentang, pada saya lah, pada sebahagian hal memberikan keringanan. Umpamanya macam ni lah, dalam bab yang kata ramai ulama kata wajib, tapi dia antara orang yang menyebutkan dia jadi satu option kepada orang perempuan. Sebab itu tuan-tuan puan, kita berpegang kepada wajib hukumnya kerana jumhur ulama sebut wajib khatan. Tetapi kalaulah dalam keadaan-keadaan ni kan, kita terlepas tempoh untuk berkhatan itu ataupun kita pun dah besar, maka boleh diambil pandangan-pandangan ulama sebegitu. Sebab itu kena bersikap adil, jangan menzalimi wanita, jangan diperlekehkan syariat Islam, jangan dipertikaikan pengamalannya. Pada saya, kalau kita pilih untuk berkhatan, itu lebih baik kerana jumhur ulama sebut wajib. Tapi kalau kita tak nak, kerana kita bimbang-bimbang, kita takut, kita was-was, kita kita dengan situasi kita yang kita nilai orang ni untuk kita puan-puan, maka ada ulama yang sebutkan dibenarkan untuk kita ambil pandangan yang kedua. Itu cara dia. Okey? Jadi itu yang kita kita kena perhati kerana ada implikasi dia. Baik yang bukan Islam pun ramai yang khatan Ustazah ni, betul? Betul Tuan Faizal sebut ni, saya setuju sangat. Ada sahabat saya doktor bagi tahu memang sekarang ni kesedaran untuk khatan ni bukan orang Islam je, non-Muslim pun dia khatan. Boleh ke dia khatan? Lah, itu kan pilihan dia. Dia buat tu kerana pilihan dia untuk membersihkan, ni kita sebut mengelakkan daripada penyakit-penyakit. Pasal tu Islam suruh khatan. Okey. Okey. Puan Anisah, macam mana mu'alaf yang memang tak nak berkhatan? Tu tadi kita dah sebut dah. Kalau dia tak nak berkhatan kerana dia dah dewasa, kerana dia dah tua, dia takut apa semua, maka untuk orang-orang yang mu'alaf ini dibenarkan. Kak Nazatul kata, luar negara lazimnya waktu baby dah selamat di khatan. Betul. Kalau orang Arab ni dia dia khatan waktu kecil-kecil, cuma belum lagi menjadi budaya dalam masyarakat kita. Sebab itu berbincang tentang bab berkhatan ni tuan-tuan puan. Kenapa malam ni kita bincang bab khatan? Sebab malam ni kita berbincang tentang bab semayang di sebelah anak-anak yang belum berkhatan. Pasal tu kita pergi dia jadi lanjut berbahas tentang hukum berkhatan baik laki-laki ataupun perempuan. Jadi kita sentuh sikit tentang orang-orang mu'alaf yang tidak nak berkhatan, dan juga pada sebahagian orang perempuan yang tidak dikhatankan barangkali kerana ketidakkemampuan, kerana mak-mak dulu tak tahu dan sebagainya, maka yang ni ulama sebut dimaafkan. Kerana untuk orang perempuan dia ada sedikit keringanan berbanding dengan orang lelaki. Sebab itu kita tengok bagaimana Islam ni jadi satu agama yang ada sebab kenapa begitu syariat diturunkan. Siapa kena khatan? Nak jaga kebersihan dan sebagainya. Subhanallah. Sebab itu kita ni syukur banyak-banyak alhamdulillah. Allah beri kita nikmat lahir dalam Islam. Allah beri kita beri kita peluang. Kita hidup kita nak dilahirkan sebagai hamba Allah ataupun orang yang non-Muslim ni, itu hak Allah. Kita tak boleh pilih. Kan? Hak Allah. Dan syukur alhamdulillah dalam banyak-banyak, dalam jutaan manusia yang ada atas muka bumi ni, Allah pilih kita menjadi sebahagian daripada umat Islam. Moga-moga nikmat Islam yang kita dapat ini bukanlah semata-mata di atas kad, tetapi dibuktikan dengan ibadat, insya-Allah, dibuktikan dengan komitmen kita kepada Allah SWT. Termasuklah yang malam ni tuan-tuan puan luangkan masa lebih pukul 10 dah. Saya minta maaf. Saya memang target untuk
nak reti sebelum pukul 10. Pasal apa? Sebab esok tuan-tuan puan nak kerja lagi kan. Jadi saya tidaklah berhajat panjang. Cuma kita sebut ni anak-anak ni minggu depan, seminggu 2 lagi insya-Allah akan start cuti sekolah. Jadi bolehlah kita buat kata kat Nazata kan, cuti sekolah ni insya-Allah pakat bersunat lah dengan Tok Mudim. Lepas ni habislah pokok-pokok pisang kena tebang. Kan, itu kenangan anak-anak sekarang ni masya-Allah dengan pancutan air bombanya kan, bomba pula mai duk tolong siram macam-macam lah. Seronok anak-anak hari ni kan. Jadi kita bagi semangat untuk terus kita laksanakan ibadah dengan cara yang paling baik. Moga-moga Allah terus memberikan kekuatan kepada kita sebagai mak ayah, kita sebagai orang-orang yang kadang-kadang berdepan dengan masalah tidak berkhatan dan sebagainya. Semoga Allah terus memberikan kita ruang dan peluang untuk kita jadi hamba Allah yang lebih baik biiznillah insya-Allah. Seperti mana yang kita baca dalam surah Al-Mulk, saban malam kita ulang-ulang, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jadikan hidup dan mati ini untuk diuji dalam kalangan kita siapa yang paling baik amalnya. Moga-moga tuan-tuan puan-puan lah, ya, Puan Siti Aisyah, Kak Nazatul, Puan Anita, Tuan Faizal, siapa lagi nak sebut nama ni, Puan Anissa, Puan Mastura, Puan Norina. Ustazah tak sebut nama saya, Kak Atih, kan. Siapa lagi, Kak Aninga, semua-semua ni lah. Mudah-mudahan inilah orang-orang yang diberikan bimbingan hatinya untuk dia tambah baik amal dirinya dan ahli keluarganya insya-Allah. Moga-moga kita asbab untuk ahli keluarga kita masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang ditinggalkan orang-orang yang tersayang, kita doa, kita buat amal soleh. Orang-orang yang kita sayang dapat pahala. Mak ayah kita, suami kita dapat pahala atas amal soleh yang kita kerjakan. Dan bagi yang masih hidup, semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita insya-Allah. Jazakumullahu khairan kathira. Saya ni tak ada apalah di Facebook ni tanpa sokongan kalian. Saya sangat-sangat berbesar hati. Saya nak sangat jumpa dengan tuan-tuan puan dan saya keep on berdoa. Terus saya berdoa semoga Allah mempertemukan kita, kalaupun tidak di dunia, moga-moga Allah himpunkan kembali kita sama-sama di syurga Allah Subhanahu wa taala. Teruskan menyokong Facebook Dr. Hassan Muhammad Ali, teruskan berkongsi dan memberikan sokongan kepada Yayasan Sabaha insya-Allah untuk kita teruskan hajat kita, agenda kita mendirikan kompleks Anjung Husnul Khotimah. Jom sama-sama bergabung dengan kami. Bagi yang belum menyertai Telegram Anjung Husnul Khotimah, boleh sama-sama klik button join insya-Allah. Banyak umur berrezeki. Minggu depan kita jumpa lagi. Bab apa minggu depan ni tuan-tuan puan? Kita tengok sikit teaser. Okey. Tu dia. Ini soalan yang paling banyak ditanya. Kami ni orang perempuan ustazah sembahyang di masjid ataupun di rumah. Hak mana satu? Mana lebih baik? Mana yang lebih afdal? Orang lelaki kata sembahyang di rumah lah. Kita kata tak, kami nak sembahyang di masjid juga. Bergaduh pula. Jadi minggu depan kita bergaduh tengok. Mana satu lebih baik? Di masjid ataupun di rumah. Jadi yang perempuan-perempuan minggu depan kena datang. Yang lelaki pun kena datang minggu depan untuk kita dengar bagaimana perbahasan ulama' dalam mazhab Syafi'i dalam bab wanita sembahyang di masjid ataupun di rumah insya-Allah. Jadi moga-moga Allah berikan kekuatan untuk kita live sama-sama minggu depan insya-Allah. Moga-moga Allah lapangkan masa saya dan juga tuan-tuan puan untuk kita hadir ke majlis ilmu, istiqamah, kekal beroleh keberkatan di dunia dan juga akhirat insya-Allah. Jadi terima kasih banyak-banyak sekali lagi. Moga-moga masa yang tuan-tuan puan luangkan ini Allah gantikan dengan keberkatan. Esok insya-Allah lapang dada, tenang hati, dipermudahkan urusan bi barakatil haflatil ilmi ataupun dengan berkat majlis ilmu malam ni insya-Allah. Moga-moga esok lebih tenang, dada lebih lapang insya-Allah dengan apa pun yang mendatang di hadapan insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Terima kasih banyak-banyak sekali lagi yang bersama dengan kami. Barakallahu fikum wa fatahallahu alaikum jami'an. Astaghfirullahal azim li wa lakum. Panjang umur, murah rezeki. Kita jumpa lagi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Cukup sekadar tu. Mohon maaf atas salah silap. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.